Jadi nampaknya kita hari ni mendung, cuaca mendung, kita pun sejuk, tak berapa panas. Jadi saya minta jemaah kita yang berada di belakang tu datang ke depan. Kita bersemangat sikit. Jangan sampai kita tak bersemangat. Pilihan raya akan diadakan pada bila-bila masa. Dan kita tahu apa yang telah disentuh oleh YDP tadi, bahawa beberapa peristiwa yang telah berlalu seperti ceramah kita di Sungai Miang dan penurunan bendera kita, saya nampak ahli-ahli kita sungguh tertib sekali. Pandang bendera diturunkan dengan baik sekali. Jadi untuk itu saya kira, dan bendera UMNO tidak diturunkan. Ada kalangan jabatan-jabatan kerajaan yang cerita pada saya, yang telefon pada saya, sebenarnya adalah arahan daripada orang atas. Bila dia minta bendera BN diturunkan sama, dan mereka memberi jawapan BN adalah kerajaan yang memerintah, tidak boleh diturunkan. Dan apa kata kalau Pakatan Rakyat memerintah pada PRU selepas PRU ke-13. Dan setakat hari ini saya sebagai pengurusi majlis tidaklah begitu ganas, dan saya kira tugas pengurusi majlis untuk memanggil penceramah, lepas itu mengucapkan terima kasih, panggil ceramah balik. Dan saya tak pernah lagi menaikkan suara yang agak tinggi, walaupun kita telah dihimpit dengan beberapa perkara yang saya kira amat pelik sekali. Contoh di Sungai Miang, BN menang 5-0, tapi dia ganggu kita, macam kita boleh ambil 5-5 ni balik. Barangkali itulah hasrat mereka. Dan lagi orang sentuh bendera kita, lagi rakyat marah, lagi BN kurang undi. Dan saya kira, dan pada malam ini juga dah lajak sikit saya cakap, jadi saya beri peluang kepada sahabat saya Kapten Ayatuddin bin Daud untuk menyampaikan ceramah beliau pada malam ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Takbir! 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dikasihi pengurusi majlis, Saudara Abdul Rahim selaku PSU PAS Kawasan Pekan, yang berbahagia lagi diraikan penceramah jemputan kita yang tak asing lagi kepada kita, iaitu Saudara Datuk Fauzi Rahman, pengurusi PKR Negeri Pahang. Tak lupa juga kepada sahabat saya bekas YB Ceni, iaitu Saudara Jeffrey Saudara Jeffrey Rashid, yang mana bekas adun
adun lima. Saya panggil dia adun lima, rukun Islam punya adun. Dengan penampar kanan dia tumbang gegasi UMNO yang dikatakan bakal menjadi menteri besar dulu kan. Tampar tak dia 5 jari je. Habis ganam. Yang berbahagia juga YDP PAS Kawasan Pekan, Ustaz Abu Kasim, timbalan kita duduk jauh sana tu. Dia tak apa sihat sikit tu, duduk bawa lindungan Ustaz Cikgu Abu Kasim. Para pimpinan PAS Kawasan Pekan, ahli-ahli jawatan kuasa ranting PKR Pekan, DAP, para hadirin muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini, syukur kita kepada Allah SWT yang mana diberi kesempatan lagi kita mengikuti siri ceramah penerangan yang dibawa oleh PAS khususnya dan juga Pakatan Rakyat di kawasan Pekan ini. Seperti mana yang kita tahu bahawa kita berada di kawasan Pekan ini untuk bertempur dengan gergasi UMNO Barisan Nasional yang mana berada di tempat kita ni. Tapi seperti mana yang telah disentuh oleh YDP tadi, in yakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Sekiranya seandainya kamu semua berada seramai 20 orang melaksanakan tugas dengan teratur berstrategi, insya-Allah kamu akan dapat mengalahkan 200 orang musuh kamu. Ini bukan janji PAS, bukan janji Pakatan Rakyat, tetapi apa yang telah Allah nukilkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan seandainya kita tak yakin dengan apa yang Allah nukilkan ini, iman kita ada sikit masalah. Kita kena kembali kepada kuliah-kuliah untuk membetulkan tauhid kita. Tapi insya-Allah orang-orang yang telah dididik oleh PAS, rasa saya benda ni clear, tak ada masalah. Jadi saya berdiri sini bukanlah saya nak sangat berceramah ni, saya memang tak pandai pun nak berceramah. Tapi pengurusi kata berilah rehat kepada Datuk Fauzi ni, sebab dia datang naik van je, tak silap saya, betul kan? Bayangkan keras buntut orang kata naik van. Kalau dulu zaman dulu, mata belalang lah tak datang. Kalau duduk dalam UMNO Barisan Nasional, dia tak naik van. Van pula tu van Kia rasa yang tadi Terah tuan-tuan, buntut ni kematu. Memang kematu. Tapi oleh kerana nak beri dia relax sikit, pengurusi minta saya menyampaikan sepatah dua ceramah. Di sini saya nak memberi ingatan kembali ataupun membuat peringatan kembali di atas apa-apa janji kita di dalam buku jingga ni, supaya pengundi atau rakyat ni hadam betul dengan apa janji-janji yang kita beri. Dan janji-janji kita ini bukanlah janji yang kita buat di tepi jalan, tetapi setelah dikaji, telah diselidik dan telah pun disepakati oleh tiga-tiga parti yang bergabung dalam PKR Pakatan Rakyat ini, untuk yang mana kita akan tunaikan seandainya kita berjaya memerintah Malaysia ni nanti. Dan di sini hari ini saya nak menyentuh mungkin satu atau dua saja, kerana kita akan memberi laluan kepada pengurusi PKR Negeri Pahang untuk menyampaikan ceramah dia dengan lebih panjang lagi, insya-Allah. Pertama sekali saya nak menyentuhkan bahawa Pakatan Rakyat berjanji seandainya kita memerintah ini, kita akan beri perkhidmatan internet secara percuma di bandar dan juga pinggir bandar. Ini janji kita, tuan-tuan. Sedangkan berapakah kos satu-satu
internet. Kalau macam rumah kita ni tadi satu, kalau macam saya tu RM105 sebulan kita kena bayar kerana kita nak dapat maklumat daripada media masa yang tidak dikawal oleh UMNO dan Barisan Nasional. Jadi kita nak bagi percuma, tak nak ke tuan-tuan? Kalau sebulan 100, bermaknanya setahun 1,200. Sedangkan tuan-tuan yang memperolehi BRIM satu Malaysia ni baru 500 selama 54 tahun setelah dia merentah, baru disedari oleh Perdana Menteri yang ada hari ini. Ini kita nak beri tiap-tiap bulan. Tuan-tuan bayangkan kalau 100 sebulan, bermaknanya 1,200 setahun. Tak nak ke tuan-tuan? Apakah mustahil kita akan melaksanakan janji kita ni? Mustahil ke tuan-tuan? Agak-agak tuan, Cikgu Rahim macam mana Cikgu Rahim? Mustahil ke? Ada. Maknanya kalau tahap cikgu ni orang yang berpendidikan lah kata tidak, orang kampung lagi lah pula kan, mestilah kata boleh. Jadi kita berjanji yang tadi, kita akan beri perkhidmatan internet ni secara percuma. Dan seterusnya kita berjanji kita akan menyelesaikan masalah kemiskinan yang dihadapi oleh rakyat Malaysia ni. Yang mana kemiskinan yang telah dikaji dalam maklumat kita dapat, hampir 4 juta manusia yang berada di Malaysia ini di bawah paras kemiskinan, dan 85% daripadanya adalah orang-orang Melayu. Inilah nasib kita setelah 54 tahun kita merdeka. Orang Melayu masih di tahap 85% tahap kemiskinan dia. Siapakah yang menguasai pemerintahan kita tuan-tuan? Baik menteri besarnya, baik menterinya, Perdana Menterinya. Pernah ke orang bukan Melayu yang mengambil alih jawatan ini tuan-tuan? Tak ada. Tetapi mengapa kemiskinan kita dari sehari ke sehari bukan makin mengurang tetapi makin menambah? Seperti mana yang kita janjikan, seandainya kita dapat mentadbir Malaysia ini, kita akan menetapkan gaji buruh atau gaji pekerja yang minimum iaitu melebihi RM1,000. Kerana apa tuan-tuan kita buat janji begitu? Apakah kita tak mampu nak melaksanakan? InsyaAllah janji kita akan dapat laksanakan. Tetapi apa yang ada, kita ambil, tak payah jauh lah, kita ambil di pekan ni. Kerajaan telah menetapkan bahawa gaji yang mendapat pendapatan RM720 sebulan, ini dia katakan orang miskin, tahap paras kemiskinan. Tuan-tuan yang duduk di pekan ni, cuba tuan-tuan tinjau dekat dengan beg sana. Berapa gaji dia sebulan? Berapa gaji yang mereka terima sebulan tuan-tuan dan puan-puan? Ada yang starting 480. Nak boleh mendapat RM800 sebulan, mereka terpaksa kena kerja selama 12 jam tuan-tuan bayangkan. Dan mereka ni kebanyakannya yang bekerja di beg sini menduduki kampung-kampung yang jauh daripada penempatan bandar ni. Ada yang diambil di Salong, ada yang ambil di Nasi dengan bas. Tuan-tuan bayangkan, untuk mendapat pendapatan sebanyak RM800 sebulan, mereka kena menghabiskan masa mereka di perjalanan dengan tempat kerja 16 jam satu hari tuan-tuan, ataupun sekurang-kurang 14 jam. 8 jam waktu kerja biasa, 4 jam untuk mengambil kerja lebih masa, 1 jam waktu pergi dan 1 jam waktu dia balik, iaitu 14 jam satu hari. Hidup mereka tertumpu kepada mencari kehidupan yang tidak melepaskan diri mereka daripada paras kemiskinan. Inilah apa yang telah kita ada. Tinggal berapa jam dia dengan anak-anak orang?
Tinggal berapa jam mereka dapat bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Tuan-tuan pergi pula ke sebelah sana tu. Ada esko kanan kita dekat Berbah sana tu. Dah 4 penggal dah. Masuk 5 penggal dah duduk menjadi wakil rakyat di sana. Berapa gaji pekerja kita dengan Soncing? Kalau dulu Soncing lah, sekarang syarikat apa pun tak tahu dah. Soncing ni dah jual berapa kali jual dah. Bila tahap gaji pekerja nak sampai ke paras 800, dia jual. Kerana apa? Kerana supaya gaji orang ni balik kepada gaji permulaan. Yang lebih malang lagi, pekerjanya kita boleh tengoklah. Banyak orang tempatan ke atau banyak daripada Indonesia. Ini bermakna tujuan kita bawa pelabur-pelabur kepada tempat kita, tujuan dia untuk memberi peluang pekerjaan kepada penduduk-penduduk tempatan. Tetapi apa yang jadi sebaliknya, kita import daripada Indonesia dan sebagainya bekerja situ. Kenapa? Kerana gaji murah. Kenapa? Kerana kalau orang tempatan tak cukup nak beri gaji sebanyak itu. Tetapi masa dia datang sini dulu, dia berjanji untuk mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Akhirnya penduduk tempatan jadi orang-orang yang memerhati sahaja. Begitu juga kita di sebelah Peramu ni, Adun Peramu ni. Memang kita gah dengan pekan pusat industri membuat kereta. Allahu Akbar. Tuan-tuan tanyalah berapa pendapatan gaji orang yang mula-mula bekerja. Starting kerja, mula-mula kerja berapa gaji? 600 ringgit. Allowance pergi, allowance kedatangan 100 ringgit. Berapa jadi dia? 700 ringgit. Sedangkan paras kemiskinan kerajaan letakkan 720. Bermaknanya pekerja yang ada di pekan ni bawah paras miskin. Itu sebab kita Pakatan Rakyat telah menetapkan, seandainya kita berjaya menawan Putrajaya, kita meletakkan atau kita target sekurang-kurangnya gaji minimum sebanyak RM1,000. Kerana apa tuan-tuan? Kerana mereka ini bekerja untuk mencapai RM1,000. Kalau di kilang kereta, mereka kena tambah lagi kerja lebih masa sebanyak 4 jam. Jadi 4 jam dengan 8 jam sama juga 12 jam. Akhirnya mereka membuang masa mereka untuk mencari keperluan hidup melebihi pada paras miskin tadi sebanyak 6 jam lagi. 1 jam pergi kerja, 1 jam balik kerja, 4 jam lebih masa, dan kerja yang biasa 8 jam. Tuan-tuan bayangkan. Dan dengan pendapatan tersebut, bagaimana mereka nak menyara hidup di pekan ni? Okay, saya tak nak sebut di pekan lah. Di sini sebenarnya. Kalau pekan sekarang nampak sangat atas kepala kita tak? Di sinilah. Dulu kita beli ikan kembung RM8 sekilo. Hak besar tu kita timbang, ambil 5 ekor atau 6 ekor sekilo, RM8. Sekarang ni tuan-tuan RM12. RM12 1 kilo, kita boleh dapat 6 ekor. Bayangkanlah kalau anak kita ada 5 orang, mak dengan ayah kena berkongsi tuan-tuan. Itu sebab orang tua-tua dulu memang padahlah dia khabar, anak-anak jangan makan kepala. Kepala ni biar ayah makan sebab takut anak bodoh. Yang sebenarnya bukan takut anak bodoh, benda tak cukup. Ayah makan kepala. Itu sebab ayah macam ayah jadi ayah kucing. Bukan orang sini dah. Jadi kita makan kepala tuan-tuan. Petang makan tengah hari boleh makan ikan. Petang. Kalau zaman-zaman saya dulu, saya kecil-kecil, kalau tak ada lauk, mak saya kata boleh pergi, engkau pergi tengok tu dalam geban ayam tu,
Kau cuba rasa telur tu, telur ayam lah. Jangan ambil ayam geram sudah lah kan. Ambil 2 biji, 3 biji, bancur dengan apa bawang apa semua, boleh makan. Sebab kita ada bela ayam di kampung. Sekarang ni mana ada orang bela ayam? Rumah pun tak ada. Bila rumah tak ada, bermaknanya kerajaan kena mewujudkan perumahan. Saya nak tanya tuan-tuan, dah 54 tahun dah sini. Dah 2 Perdana Menteri daripada pekan ni, 2 Menteri Besar daripada pekan ni, 2 timbalan Menteri Besar daripada pekan ni. Esko jangan tanyalah. Mana penempatan atau mana perumahan yang diwujudkan untuk mereka-mereka yang, terima kasih, untuk mereka-mereka yang pendapatannya kurang daripada 3,000 untuk membeli rumah. Tak maaf, saya nak minum sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tuan-tuan? Ambil daripada Pulau Keladi ni, jalan sampai ke apa dekat Sempang 4 tu? Apa lainnya? Ada? Tak nampak. Okey. Ada tak ada? Yang ada perumahan yang dekat dengan Pulau Keladi tu adalah rumah 25,000 yang syarikat buat pantang air besar, bukan pantang banjir. Kalau musim banjir tahan. Sekarang siapa yang tinggal situ? Orang Kemboja saja yang boleh tinggal situ. Sebab apa? Orang Kemboja memang dia suka main air. Nah, yang lain semua dah jual, dah tinggal. Ambil daripada Sungai Miang, bawa lah ke Leban Condong. Ada pembangunan perumahan dia buat? Ada tuan-tuan? Tuan-tuan boleh jumpa lah dekat Tapang tu yang Tuna Manja. Tetapi berapa harga dia? 250 plus. Siapa yang boleh beli? Kalau gaji kilang tadi tak sampai 1,000 sebulan, siapa yang boleh beli? Nak ambil di mana lagi tuan-tuan? Jadi inilah janji-janji kita yang kita komitmen betul-betul. Kalau kita dapat menawan Putrajaya, kita akan laksanakan. Dan ada yang kita akan laksanakan bawah 100 hari dan yang jangka panjang. Tuan-tuan jangan bimbanglah. Kerjalah kuat-kuat. Buat betul-betul kerja. Jangan kita risau bahawa kita akan kecundang. Kerana pengundi-pengundi pekan telah pernah membuat satu kejutan yang mana orang yang sama, pimpinan yang sama pernah kecundang dengan hanya membawa balik 241 undi. Siapa tuan-tuan? Orang pekan. Tapi yang dia dapat menang 20,000 ni, hebat ke tuan-tuan? 20,000 majoriti. Kalau saya lah, walaupun saya ni orang kata tidaklah popular, saya malu. Sebab apa? Menang 20,000, orang asli yang ada 6,000. Tak cukup tu, import pula orang itu askar mengundi pos sana 6,000, dah 12,000. Ambil persempadanan semula, tak tahu, dah memang situ pun dulu masa Dr. Siti Zahra, pengundi Dr. Siti Zahra yang bawa ke pekan ni, ambil orang perempuan punya letak kat orang lelaki. Kalau saya malu tuan-tuan. Kalau saya lah, hari ni saya pulang balik, tapi dah tambah lagi. Hari ni lah nampaknya mereka tidak yakin dengan apa yang mereka ada. Kerana apa? Kerana mereka dah tahu rakyat yang ada pada hari ini sudah tidak dapat menerima lagi corak pemerintah yang diwujudkan atau yang dikendalikan oleh UMNO Barisan Nasional ini. InsyaAllah saya rasa Datuk Fauzi akan menceritakan segala-galanya nanti yang lebih panjang lagi. Tetapi tuan-tuan percayalah, segala dasar yang dibawa oleh UMNO Barisan Nasional sekarang ni memang kucak-kacir. Semalam kita tengok, kemarin surat khabar semalam kemarin, Lee Leon Sik datang ke Kuantan
buat satu ucapan, kita mau Linas ini buat satu janji, baru tunaikan dua janji, baru kita akan sokong. Ini MCA Presiden dia sendiri, apa dia kata? Pertama sekali kita hendakkan secara terperinci bahawa Linas yang akan beroperasi di Gebeng ini tidak mempunyai masalah dalam di segi saintifiknya lah, senang kita kata. Yang keduanya, dia minta Linas ini membawa balik sisa-sisa ni ke Australia, baru dia nak sokong. Sedangkan benda ni Pakatan Rakyat telah berjuang berhabis-habisan hampir 2-3 tahun yang sudah. Jadi tuan-tuan tengoklah dasar ni. Saya rasa Linas ni insya-Allah, kita doalah memang akan tak jadilah ni. Sebab kalau dah Leon Lensik dia bercakap macam tu, jawabnya sebab apa dia ni UMNO dia ngikut je cakap Leon Lensik. Dia kata kita dengar cakap dia api. Tapi yang sebenarnya dia lah kuda tunggangan MCA. Joki dia pula siapa? Joki dia MIC. Itu joki dia. Kalau orang Padang Polo dia tahulah joki je lah. Tukang ni dia sebat belakang. Kuda yang lari UMNO. Itu kuda dia. Jadi insya-Allah itu akan dikupas oleh insya-Allah Datuk Fauzi, sebab dia ni orang dekat istana, dia tahulah. Mungkin dulu pernah main polo kot. Tak pernah. Saya pernah naik kuda, naik juga kuda tu, ambil sunnah. Jadi insya-Allah saya rasa setakat itu saja. Saya banyak lagi saya nak cakap ni, tapi apa bagi saya sikit sangat. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.